Halo. Halo. Hello. Apa tu? Dah start Kak Biha. Kak Biha. Dah start dah. Dah tak ni lagi. Oh, Kak Mazlah. Tidak tak ni lagi. Okey. Assalamualaikum semua. Kita start masuk dulu ya. Rasa ada tu. Rasa. Rasa tu. Tak start lagi. Nampak ke? Saya tak nak buat video. Lalu lah. Mau buat video. Lalu sangat. Ustaz lelaki. Aduh, Ustaz Amirul tu mau buat video sebab dia nak itu. Nak tengok. Ustaz tak tahu. Adik ambil phone angkat je adik. Tak nampak. Okey. Tak Masa video. start Dia udah video. nak asar tau. Udah nak asar. Oh, dah. Belum. Assalamualaikum semua. Nanti kan bila kita dah start kuliah, saya akan mutekan semua ya mic. Bila sahabat-sahabat nak tanya soalan, boleh klik balik semula dekat gambar mikrofon tu.
untuk keluarkan suara. Sebab kalau kita tak mute kan nanti agak mengganggu lah suara-suara ada background bergema apa semua, jadi kelancaran suara ustaz tu kita terganggu lah ya. So insyaAllah Okey. bila start je nanti saya akan mutekan semua ya. Okey. Hanya tekan dekat gambar mikrofon tu, mic tu, kalau nak cakap lah, kalau nak bertanya soalan ke apa, tekan dekat gambar mikrofon tu, klik kat situ je, nanti dia akan keluar. Kalau berpangkah tu maknanya suara kita tak keluar lah. Kalau biru semua tu tak ada apa-apa, maknanya suara kita clear. Terima kasih. Terima kasih Syida. Siapa tu? Kak Zahara. Tasik Okey Kak, Puteri. Kak Zan. Okey, kalau sama Kak. Alhamdulillah pagi awal sampai. Sampai hari ni tak leka. Alhamdulillah. Kak Ras? Kamu Ya, dari Taiping. Alhamdulillah dapat persiaran juga kita Allah, kat sini, Alhamdulillah. dapat bersua kat sini. Itulah rindu lah. Alhamdulillah. Tapi Yalah masing-masing. first time ni Kak Ras tak tahu macam mana ni. Betul cara Kak Ras? Okey, boleh. Kalau Kak Ras nak lagi bila start sama ada Kak Ras nak nampak muka ataupun nak videokan tu, boleh on lah video tu kan. Kalau tak nak kita just klik dekat video tu, dia tak nampak lah muka kita kan nanti. Sekarang ni you nampak muka Kak Ras ke? Nampak, ya? nampak. Boleh. Cuba Kak Ras. Nanti. Ada gambar dekat dekat kita punya handphone tu kan, dekat kita punya Zoom tu kan ada gambar Ami, gambar mikrofon, ada gambar video, ada gambar partisipan, ada more. Dia stop video lah, so I Ya. okey dah. Okay. Okey dah tak nampak dah Kak Ras. Tapi nampak Ustaz lah nanti. Ya, Ustaz nampak sebab Ustaz akan jadi host. Okey. Semua dah masuk Kak? Belum Ustaz, baru 11 orang baru. Baru 16 orang ke nak start ke Tak macam apa. mana? Nanti jadikan saya host lepas semua dah masuk Tahu? InsyaAllah Ustaz ya. Okey insyaAllah. Okey, nanti saya nak kongsikan nota. Okey kejap ya. Kak Susah nak buatkan kejap. Right. Ya Ustaz? Boleh. Nak buatkan nak hostkan Ustaz ya? Tak apa, dah bagi dia masuk dulu. Kejap lagi saya share nota je. Kayu pun. Ya Ustaz, dah on dah Ni lah, untuk Ustaz. Jadi host. Apa dia?
Semua dah masuk lah. Kita mula ikut ni pagi, awal pagi ni. Boleh? Kak Syirah dah jadikan saya host? Dah Ustaz. Dah. Okay. Kalau Ya. dah, sekejap ya, saya berkongsi. Okey. Nampak tak kat depan skrin nota tu Kak? Ada. Ada? Okey. Okey, tak apa. Syukur, alhamdulillah. Clear. Alhamdulillah clear. Clear, sekejap ya. Saya nak kontrol. Sekejap ya. Sekejap saya mengawal. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama, yang mana ini adalah kelas online yang pertama kita memulakan mempelajari, mendalami, memahami tentang surah Ar-Rahman. Moga-moga kita semua termasuk salah satu daripada makhluk Allah yang Allah cucuri kita dengan rahmatnya, dengan rahmannya. Pengisian kita pada pagi ini adalah lanjutan daripada pertemuan kita yang sebelum ini, yang mana sebelum ini kita telah pun menceritakan tentang latar belakang surah Rahman, sinopsis surah Rahman, kandungan-kandungan di dalam surah Ar-Rahman. Baik, surah Ar-Rahman ni kenapa namanya Ar-Rahman? Kerana diambil pada ayat yang pertama mengandungi salah satu nama Allah yang besar, iaitu perkataan Ar-Rahman. Jelas? Okey, Ar-Rahman. Jadi ayat nombor 2 sampailah ayat yang ke hujung sekali. Ayat nombor 2, 3 sampai hujung adalah ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan Allah itu Rahman. Sebab ayat pertama kan Ar-Rahman, kan? Allah mengenalkan kepada kita dia tu Rahman. Sekejap lagi saya akan terangkan apa tu Rahman dari sudut perbahasan para ulama. Tapi kalau orang tanya kita, apa bukti Allah tu Ar-Rahman? Ataupun bagaimana dikatakan Allah tu Ar-Rahman? Kita pun kata, kalau nak tahu Allah tu Rahman macam mana, bukti Allah tu Rahman macam mana, bacalah surah Rahman. Bermula daripada ayat nombor 2 sampailah ayat hujung. Allah telah menyebutkan Rahmannya dia tu bagaimana. Sebab tu kalau kita baca surah Rahman, Rahmannya Allah ni bukan sekadar dekat dunia, sampai hari kiamat. Sebab tu kalau siapa baca surah Rahman ni, dia akan jumpa nanti, saya akan sebutkan nanti ayat berapa kepada ayat berapa, Allah sebut Rahmannya Allah tu di dunia. Lepas tu Rahmannya Allah di hari akhirat.
Okey, jelas dan dua perkara tu. Baik. Surah Ar-Rahman ni, kalau siapa ada nota, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nota, saya rasa semua dah dapat nota kot. Okey. Kalau lihat nota pada muka surat nombor 4, yang nota yang nota dalam Word tu, muka surat nombor 4. Ada tak nota muka surat nombor 4? Ada Okey. Ustaz. Okey. Ada sebab yang khusus kenapa surah ini dia mulakan dengan Rahman. Kenapa dia mulakan dengan Rahman? Kalau tengok muka surat nombor 4 tu, sebenarnya ketika mana Nabi SAW menyampaikan dakwah, kan, mengajak mereka supaya sembah Allah, minta bantuan kepada Allah, maka Nabi SAW menyebutkan Allah itu dia adalah Ar-Rahman. Okey. Muka surat nombor 4 tu, surah ini diturunkan ketika orang tanya kepada Rasulullah, apa itu Rahman? Apa itu Rahman? Kenapa mereka tanya apa tu Rahman? Siapa tu Rahman? Kerana kalau kita tengok dalam Suratul Furqan ayat nombor 60 dalam nota, okey, jumpa surah Al-Furqan ayat ke-60 kali itu, yang mana Allah Ta'ala cerita situasi ketika mana Nabi SAW menyuruh kepada orang-orang Arab yang menyembah berhala patung-patung ni supaya apa? Supaya sujudlah kamu semua kepada Ar-Rahman. Kemudian mereka bertanya, wa mar-Rahman? Siapa tu Ar-Rahman? Jelas ya? Okey, maksud dia, kenapa surah Rahman ini Allah turunkan? Antara sebab dan musabab dia adalah ketika mana orang-orang di zaman Nabi mereka bertanya, yang kau suruh kami sujud kepada Ar-Rahman tu siapa tu Ar-Rahman? Maknanya mereka minta Rasulullah SAW menerangkan Ar-Rahman tu siapa. Jelas? Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkanlah surah Ar-Rahman. Jadi ayat yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahman itulah, ayat yang pertama itulah menjadi kepada nama surah. Maknanya Allah kata, okey, mereka dah tanya tentang Ar-Rahman tu siapa, maka Allah terangkan ayat 2 Ar-Rahman tu apa, ayat 3 Ar-Rahman tu apa, sampailah ke hujung ayat Ar-Rahmannya Allah tu macam mana. Okey, saya harap penerangan saya yang berulang-ulang ini boleh memberikan kefahaman kepada ibu-ibu, kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, jelas? Baik. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Okey, nanti saya akan terangkan sedikit latar belakang sekali lagi. Okey, kita tengok dulu kepada ayat yang pertama. Okey, surat nombor 4. Okey, ayat pertama berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Lepas mim tu, dia sebenarnya dia ada alif. Tapi dia tak letakkan alif, dia letak tanda kecil tu kan. Sepatutnya bunyinya Ar-Rahman. Saya bunyikan dia sebab ada sebab. Ar-Rahman. Man tu kan lepas mim, alif, betul ada nun kan. Man. Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman, saya akan terangkan pagi ni kita belajar Ar-Rahman je sebenarnya. Kita belum masuk ayat 2, 3, belum masuk lagi sebenarnya. Tapi kita nak terangkan dulu tentang nama Allah dan sifat Allah Ar-Rahman tu apa. Secara tak langsung, kita akan belajar juga tentang penjelasan Ar-Rahman dalam suratul Al-Fatihah. Kan kita baca Fatihah kan kita jumpa perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa Ar-Rahman. Lepas tu jumpa Ar-Rahim. Jelas? Lepas tu kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita jumpa pada ayat Ar-Rahmanirrahim. Jumpa lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jelas Okey. Tetapi surah Fatihah ni
Dia hanya menyebutkan nama Allah Ar-Rahman. Diulang sebanyak 2 kali. Tetapi Al-Fatihah tidak menerangkan, menjelaskan, membuktikan bagaimana Allah itu Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman dia macam mana? Maka jawapannya adalah bukalah surah yang ke-55 iaitu surah Ar-Rahman. Dalam surah Rahman tu Allah menjelaskan kepada kita macam mana sifat Rahmannya dia kepada hamba-hambanya. Okey. Nampak? Okey. Kita kalau baca terjemahan Ar-Rahman, kita akan tengok dalam nota tu memang kebanyakan kitab terjemahan, tafsir terjemahan akan terjemah Ar-Rahman adalah yang maha pemurah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Jelas? Jelas Alright. Apa itu Ar-Rahman? Okay, sekarang kita nak jelaskan tentang kalimah perkataan Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada perkataan Ar-Rahman tu ada huruf apa? Contoh, kalau kita tengok pada Ar-Rahman tu ada huruf alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun. Ar-Rahman ni sebenarnya dia ada lebih kurang dalam berapa? Ada berapa, maksudnya Ar-Rahman ni dia ada berapa huruf? Dia ada huruf ra, ha, mim, alif, nun. Dia macam ada 6 huruf. Ra, ha, mim, alif, nun. Alif lam ni biasalah. Okey, Rahman. Okey. Perkataan Ar-Rahman, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, Ar-Rahman dia terdiri daripada ru'wat. Ru'wat ni adalah kata dasar. Kata dasar ni macam ni. Dia dalam bahasa Arab, dia akan ada huruf asal. Huruf asal Ar-Rahman ni sebenarnya dia terdiri daripada huruf ra, ha dengan mim. Cuba buat catatan sikit. Sebab kalau kita dalam kelas offline, kita boleh tulis dekat whiteboard. Tapi dekat dalam ni kita tak ada. Tapi saya harap ibu-ibu dan tuan-tuan dan perempuan boleh faham bahawa Ar-Rahman ni dia sebenarnya terdiri daripada huruf asalnya, daripada huruf ra, ha, mim. Jumpa? Dapat? Sebut rahim tu kan? Daripada huruf ra, ha, mim lah. Silaturrahim, rahim ibu, rahim, kalau katakan rahim kan ra, ha, mim. Okey, rahim. Okey. Tapi kenapa dia ada alif nun Rahman? Nanti saya akan terangkan. Cuma kita kena tahu dulu perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman sebenarnya dia berasal daripada huruf ra, ha, mim, rahama, rahim. Rahimnya kita jumpa kata rahim kan? Silaturrahim, rahim. Okey. Itu maklumat asas dia. Okey. Apa itu Ar-Rahman? Okey. Apa itu Ar-Rahman? Untuk lebih faham, kalau nak belajar tentang apakah Allah itu Ar-Rahman, kenapa namanya Rahman, sifatnya Ar-Rahman, macam mana nak tahu? Terlebih baik ataupun lebih elok kita fahamkan dulu perkataan rahmah. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okey, cuba tengok di skrin. Okey, ini sebenarnya adalah buku Surah Al-Fatihah yang insya-Allah akan keluar pada bulan 12 ni.
Saya menulis dengan Dr. Azrul. Nanti tuan-tuan dan puan boleh dapatkan buku ini. Ini adalah buku Suratul Al-Fatihah, tapi secara tak langsung dalam tu ada kupasan tentang Rahman Ar-Rahim. Tapi kita tengok nama Ar-Rahman. Okey, nampak tak depan skrin Ar-Rahman dengan Rahim? Admin boleh dengar suara saya Alhamdulillah Ustaz, clear, nampak semua. Kat skrin Jelas, pun nampak. Dia jelas. nampak perkataan Rahman dekat bawah. Okey. Nampak. Macam ni. Kalau kita nampak yang warna pink tu, yang bulat tu kan ada perkataan Rahman. Lepas tu bawah dia ada Ar-Rahman, bawah dia ada Ar-Rahim. Maksudnya macam ni. Maksud dia, cuba tengok perkataan ni. Yang ni bentuk perkataan. Pelan-pelan kita belajar, tak perlu kita kejar-kejar. Okey. Cuba kita tengok yang perkataan. Cuba tengok nota yang sekejap. Cuba kita tengok nota ni. Sekejap. Yang atas sekali yang menurut Ibnu Kathir. Okey. Tengok dekat sini. Menurut Ibnu Kathir, dia kata kalimah iaitu perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey. Sepatutnya kita nak bahas Ar-Rahman saja. Tapi sebab Ar-Rahim pun Allah selalu iringkan, pasangkan dengan kalimah Ar-Rahman, secara tak langsung kita belajar Fatihah juga. Okey. Perkataan Ar-Rahman dalam ni dengan Ar-Rahim yang ada dalam surah Al-Fatihah merupakan dua isim ni adalah dua kata nama. Mushtaq ni maksudnya yang diambil daripada perkataan Ar-Rahmah. Okey, faham tak? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebenarnya dia berasal daripada perkataan Ar-Rahmah. Kita selalu sebut tentang Rahman, Rahman, Rahmat tu maksudnya nama Allah Ar-Rahman ataupun nama Allah Ar-Rahim dia sebenarnya berpunca, berasal daripada kalimah rahmat. Kita biasa dengar rahmat, rahmat, rahmat. Daripada rahmat itulah munculnya kalimah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey, kita baca tengok yang satu lagi. Kata Asy-Syanqiti, okey, dalam tafsirnya dia kata apa? Dia kata perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ialah dua sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan dua sifat tersebut iaitu dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu adalah nama-nama Allah yang baik. Nama Allah Al-Husna. Ni kita sedia maklum. Okey. Kemudian ulama yang nama Asy-Syanqiti ni dia kata kedua-dua kalimah iaitu kedua-dua nama Ar-Rahman dan Rahim terbentuk daripada perkataan Ar-Rahmah. Jelas Ar-Rahmah. Okey. Kita tengok gambar yang diagram tadi. Okey, saya tunjukkan gambar diagram tadi. Perlahan-lahan kita belajar. Okey. Yang gambar pink kan Ar-Rahmah, yang bulat kan? Maknanya yang biru tu yang jumpa nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim, kenapa dia duduk dekat bawah? Bawah daripada nama Ar-Rahmah. Maknanya adalah nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim ia berpunca, berasal daripada perkataan Rahman. Jelas? Faham Okey, maksud dia nama perkataan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, dia sebenarnya berpunca daripada perkataan rahmat. Orang selalu sebut rahmat. Sebenarnya rahmat dengan rahman dia sama je. Cuma ada perbezaan dari sudut kedalaman, ketinggian, makna pemurahnya Allah. Macam ni, contohnya macam ni. Rahmat, okey, kalau kita kata orang selalu sebut rahmat, rahmat. Kan?
Orang juga selalu sebut Rahman. Okey. Apa beza antara rahmat dengan cara kita nak jawab, kita kata Ar-Rahman berasal daripada rahmat. Jelas? Kan? Cuma ada beza pada perkataan Ar-Rahman tu, ada perbezaan dengan rahmat dari sudut kedalaman, keluasan makna. Okey, maksud dia begini. Sekejap ya, saya tunjukkan lagi. Perlahan kita belajar. Okey, kita tengok berikutnya. Sekejap ya. Okey, kalau cuba kita tengok slide yang saya nak bentangkan ni, saya bentangkan satu lagi slide. Sekejap. Yang ni rasanya lebih jelas sekejap. Okey, macam ni. Sekejap ya. Okey, ni sama macam yang tadi tu. Okey. Kita pergi kepada macam ni. Okey. Setakat ni faham tak yang tadi tu? Yang tadi tu faham tak? Ya Ustaz, faham insya-Allah. Okey, faham. Kalau macam ni faham kan? Okey. Okey, kenapa saya terangkan Ar-Rahmat kaitan dengan Ar-Rahman tu? Okay. Maksudnya sekarang ni kita semua kena faham bahawa perkataan Ar-Rahman dia diambil daripada perkataan Ar-Rahman. Jelas okey. Oleh sebab itu kita kalau nak faham Rahman, kita kena faham dulu apa tu rahmat Allah. Maksud dia begini. Kalau kita nak faham nama Allah dan sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah tu, untuk cara faham dia, kita kena faham dulu rahmat Allah tu dulu. Jelas Jelas. Okey. Rahmat Allah, kita sekarang ni kita pergi perlahan sebab saya pasal kita duduk online ni pun payah juga nak terang. Maksudnya begini. Okey. Nama Allah Ar-Rahman berasal daripada daripada rahmat. Okey, daripada rahmat. Okey. Kalau orang tanya juga dalam sudut lain pula, kenapa perlu letaknya nama Rahman? Kenapa tak letakkan rahmat saja? Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada perkataan Rahman tu, dia ada pertambahan huruf alif nun, dia ada man. Kan? Okey. Tak apa, yang tu saya akan terangkan nanti. Sekarang kita belajar dulu rahmat dulu, boleh? Okey, maksudnya nak faham Ar-Rahman, belajar dulu rahmat Allah. Dapat faham rahmat, nanti senanglah faham Ar-Rahman. Okey. Tengok slide dekat depan. Okey. Kalau kita tengok, tadi kan saya sebut, perkataan Rahman, dia daripada rahmat. Perkataan rahmat, dia ada huruf ra, ha, mim. Okey. Semua perkataan yang terdiri dari huruf ra, ha, mim, mengandungi makna kelemah lembutan, kasih sayang, kehalusan. Sebab tu kalau orang kata rahim ibu kan, rahim ibu, rahim tu kan lembut. Silaturrahim, apabila sebut silaturrahim, dia ada perkataan rahim kat situ. Kerana Arab apabila dia ada huruf ra dengan ha dengan mim, dia mengandungi makna apa? Kelembutan, kasih sayang, kehalusan. Jadi apabila kita sebut perkataan rahmatnya Allah, dia ada makna tu. Allah ni Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha apa, lembut. Lembut tu maksudnya Tuhan dari sudut sayangnya Tuhan tu. Sifat kasih sayang Tuhan. Sebab tu kalau sebut Rahman ni, dia dikaitkan dengan sifat kasih sayang Tuhan. Okey. Sifat kasih sayang Tuhan itu Allah buktikan dengan menguniakan. Oleh sebab itulah diterjemahkan Ar-Rahman tu dengan nama yang Maha Pemurah. Kenapa Allah tu dia pemurah? Kerana itu dia mempunyai sifat kasih sayangnya. Kasih sayang Tuhan kepada hamba ni
dia membuktikan dengan dia mengurniakan, dia memberi kepada hamba-hambanya. Maksudnya alam ni dia terjadi, itulah buktinya Allah itu Rahman. Okey. Kenapa Allah turunkan Quran? Kan itulah bukti Allah tu Maha Rahman. Nanti insya-Allah kita akan ulas maklumat dalam surah Ar-Rahman. Baik, kita tengok lagi depan skrin tu. Okey. Begini, sekali lagi saya ulang ya. Untuk mengetahui nama Allah Ar-Rahman, kita kena belajar dulu rahmatnya Allah. Siapa yang boleh faham rahmat Allah tu macam mana, insya-Allah dia boleh faham dah Rahman tu macam mana. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman diambil daripada, berasal daripada perkataan rahmat. Okey. Faham? Okey, kita teruskan. Okey, kalau kita baca Quran, kita akan jumpa banyaklah perkataan rahmat ni. Macam surah Al-An'am ayat 133. Macam surah Al-An'am ayat nombor 12. Okey, yang paling penting kita nak belajar rahmat dulu. Minta maaf lah, mungkin agak panjang sikit, tak masuk-masuk ayat. Kalau Tapi kita belajar dulu rahmat. tudung lah. Jelas Ibu? Dengar. Dengar perlahan, tak apa. Tak apa. Kalau nak buat aktiviti, nak sambil minum ke nak makan boleh. Tapi kena tutup kamera tu. Nanti orang tengok lah. Lapar rupanya Hajah ni. Tak apa. Lepas tu belajar online ni sebenarnya dia ada banyak kebaikan juga sebenarnya. Sambil buat kerja pun boleh. Sambil nak siang sayur pun boleh. Sambil makan pun boleh kan. Tapi tak apa. Cuma kita tak boleh berinteraksi secara efektif lah kan. Sebab kita boleh tanya, boleh tulis, tapi tak apa. Moga-moga dengan bantuan yang Allah berikan dari sudut PowerPoint ni, nota tu boleh bagi bantuan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Baik, kita mohon pertolongan dari Allah. Baik, kita belajar dulu tentang rahmat Allah. Okey, belajar dulu rahmat Allah. Betul kalau orang tanya, kenapa Ustaz tak belajar Rahman? Sebenarnya Rahman tu berasal daripada rahmat. Baik, kita belajar rahmat Allah. Okey, kalau kita belajar dalam hadis Nabi SAW, Allah ni memiliki 100 sifat rahmatnya. Okey, sifat rahmatnya. Okey, kita baca dulu. Kita tengok dulu dalam hadis ni. Tengok di depan. Tengok dalam terjemahan. Tengok dalam terjemahan hadis kat depan. Di skrin tu. Okey. Sabda Nabi SAW. Allah memiliki 100 rahmat. Okay. Daripada 100 rahmat itu, kata Nabi SAW, salah satu daripadanya diturunkan ke permukaan bumi. Dan yang satu itulah dibahagikan kepada kepada binatang, kepada serangga-serangga. Faham tak? Maksudnya Allah ni dia memiliki 100 sifat rahmat dia. Okey. 100 tu hanya satu sahaja yang Allah turunkan ke muka bumi ni, sehingga yang satu itu semua makhluk-makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini, mereka mendapat satu sifat rahmat Allah itu. Maksudnya jin ni pun dapat juga sifat rahmat yang Allah turunkan. Manusia pun dapat juga, binatang pun dapat juga, serangga pun dapat juga. Lepas tu Nabi kata, dengan satu rahmat itulah mereka munculnya perasaan berkasih sayang, dan binatang buat pun sayang ke anak dia. Maksud dia kita tengok yang penting sangat tentang rahmat ni, sebab nanti kita senang nak faham Ar-Rahman. Kalau kita ikut hadis ni, Nabi kata rahmat Allah yang satu tu cukup untuk semua makhluk dia. Maksudnya tinggal lagi berapa? Itulah tinggal 99. Satu saja Allah bawa turun kan kepada muka bumi kan. Manusia ada sifat kasih sayang. Bayangkan, manusia semua sekali ada berapa kat muka bumi Allah Ta'ala ni kan? Kita tak terbilang. Tetapi cukup tak satu tu? Maksudnya kan kita sayang kepada ibu, dia sayang pada anaknya. Bapa sayang kepada anaknya.
Sifat sayang itu, kasih itulah yang Allah berikan kepada manusia. Cukup. Bahkan tak putus-putus kan. Begitu juga dengan binatang-binatang. Kita tengok kucing, dia sayang ke anak dia. Macam mana dia boleh sayang ke anak dia? Itulah sifat rahmat yang Allah beri kepada kucing itu. Kita tengok binatang-binatang sayang dengan anak dia, dia jaga anak dia. Macam mana dia boleh jaga anak dia di sifat kasih sayang tu? Itulah daripada sifat rahmat Allah yang satu. Okey, faham tu dulu. Okey. Dah faham yang ni? Masya Allah. Luaskan sifat rahmat Tuhan. Nabi kata ada 100. Satu je Allah bawa turun. Cukup untuk semua makhluk dia. Okey, nak faham lagi? Kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang sama, cuma lanjutan dia. Kata Nabi SAW, tetapi Allah tangguhkan 99 rahmat lain untuk Allah nak bagi nanti dekat hamba-hambanya di hari kiamat. Okey. Hadis riwayat Muslim. Jelas setakat ini ya? Baik. Moga-moga kita semua yang kita semua yang usahakan diri untuk faham Quran ni, salah satu kelebihan orang yang faham Quran, dia belajar Quran ni, dia akan dapat rahmat dari Allah. Jadi moga-moga kita semua termasuk salah satu hamba Allah yang Allah nak bagi 99 rahmat dia. Bayangkan ibu-ibu sekalian, satu rahmat Allah saja untuk semua makhluk Allah. Bagaimana kalau Allah bagi 99 lagi? Jelas kat sini? Okey. Kita baca hadis lain. Okey, kalau tengok depan skrin ini adalah ringkasan dia pada hadis tadi. Kalau hadis tadi kata Allah ada 100 sifat rahmat, satu bawa turun kat bumi, 99 Allah simpan nanti Allah nak bagi ke hari akhirat. Yang satu tu semua manusia, semua haiwan, semua makhluk Allah dapat. Okey, kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis ni mungkin tak ada dalam buku ni ibu-ibu. Dalam nota lah. Kalau nak tahu maklumat ni nanti kena dapatkan nota suratul Fatihah. Ada maklumat ni. Okey, tapi maklumat ni sebenarnya dia menerangkan tentang tentang rahmat. Okey. Kenapa kena tahu tentang rahmat? Sebab nanti kalau dah faham rahmat Allah luasnya macam mana, kan? Nanti fahamlah ar-Rahman tu macam mana. Okey, hadis yang kedua dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis ni kalau kita baca sekejap ni dia macam ada terbalik sikit. Okey, kita tengok dekat hadis yang kedua tadi tu. Okey. Tengok depan skrin. Nabi SAW bersabda, Allah telah menciptakan 100 rahmat macam yang tadi itu. Maka ini macam dia terbalik sikit hadis ni, kita pergi hadis lain. Hadis tu dia terbalik sikit. Kita pergi hadis ni lah. Okey, hadis ni. Mohon maaf. Yang kedua tadi tu dia terlari dia punya tulisan dia. Okey, kita pergi hadis yang ni. Okey. Hadis riwayat Muslim ni yang kedua ni. Okey. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mencipta 100 rahmat ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah nak kata ketika Nabi SAW cakap pada kita, Nabi bersabda kepada kita, ketika Allah cipta langit dan bumi ni, Allah dah ciptakan ada 100 sifat rahmat bagi dirinya. Allah Ta'ala ni sebenarnya dia memiliki satu rahmat lah. Ini yang Nabi nak terangkan. Okey, sekarang perhatikan baik-baik. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, setiap satu rahmat setingkat antara langit dengan bumi. Faham tak? Okey, macam ni Bayangkan. Kita hadamkan baik-baik, kita gambarkan, kita bayangkan yang mana Nabi kata Allah ni ada sifat, ada memiliki 100 sifat rahmat dia. Okey. Yang 100 tu kita sebut tadi, satu Allah bawa turun ke muka bumi. Jelas Okey. Sekarang ni dalam hadis ni Nabi SAW nak terangkan kepada kita, Nabi terangkan lagi bagaimana Allah punya besarnya sifat rahmat dia tu. Kan? Nabi mengatakan kalau Allah ada 100 rahmat ni, rahmat yang pertama nak pergi kepada rahmat yang kedua, dia punya luas dia tu adalah setingkat
antara langit dengan bumi. Bayangkan kalau langit, dunia dengan bumi kan dah jauh. Maksudnya bayangkan, kalau rahmat Allah yang kedua, nak pergi yang ketiga, seluas langit dan bumi, setingkat langit dan bumi. Bayangkan kalau sampai 100. Besar tak? Luas tak rahmatnya Allah? Sebab tu kita kena selalu sebut perkataan rahmat Allah, semoga dapat rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah tu. Okey, jelas? Okey. Kemudian hadis kedua ni, Nabi SAW menerangkan lagi. Allah memberi satu rahmat di bumi. Maksudnya Allah turunkan rahmat dia dekat muka bumi. Maka dengan sebab satu rahmat itulah seorang ibu kasih dekat anak dia. Binatang buas kasih dekat anak dia. Burung-burung kasih kepada anaknya. Lepas tu Nabi kata apa? Apabila datangnya hari kiamat, Allah akan menyempurnakan rahmat ini. Maksud dia apa? Nabi nak kata, kan Allah ada 100 rahmat. Menyempurnakan tu maksudnya Allah akan berikan yang 99 rahmat yang Allah simpan tu, yang Allah nak bagi kepada orang beriman di akhirat nanti, itu yang Allah akan sempurnakan. Maknanya Allah akan gunakan ke 99 rahmat Allah yang masih Allah simpan itu di hari akhirat. Okey, bayangkan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Satu rahmat sahaja sudah cukup untuk manusia hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni. Bayangkan kalau kita dapat 99 yang Allah simpan di hari akhirat. Bagaimana bentuk dia? Sebab itu, selalu juga kita kata perkataan ni. Kan kita selalu dengar orang cakap, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa orang cakap macam tu? Maksud dia, kalau lepas ni kalau kita dengar perkataan rahmat ni, Masya Allah, dia punya besarnya perkataan rahmat ni, seperti mana yang Nabi telah terangkan kepada kita dalam hadis riwayat yang sahih tadi, seperti hadis yang kedua ni. Baik, kita mantapkan lagi perkataan rahmatnya. Kita mantapkan lagi perkataan rahmatnya Allah ni dengan kita tengok di skrin. Okey. Sekarang ni ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, kalaulah kita tanya kan, maksudnya kalau kita tanya macam ni. Dalam banyak-banyak manusia, siapakah manusia yang paling kasih kepada manusia yang lain? Kita nak jawab apa? Kan? Maksudnya dalam banyak-banyak manusia yang paling kasih kepada manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Nabi paling kasih? Kenapa Nabi paling kasih? Kerana tengok ya, kerana kasihnya Nabi, nanti saya akan terangkan kenapa Nabi ni didapat sifat kasihnya kepada umat dia. Sebab siapa yang bagi Nabi sifat kasih tu? Jawapan dia adalah Allah yang bagi. Ingat tak hadis tadi kata apa? Kan hadis tadi kata satu sifat rahmat Allah bagi kepada manusia di muka bumi. Antara manusia yang Allah kurniakan dia ada sifat rahmat, ada rahmatnya itu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 107, tengok skrin kat depan tu, kita akan dapati bahawa Allah bagi tahu kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan tidaklah kami utuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi segala alam. Okey. Jelas ayat ni? Okey, kita akan buktikan macam mana kasihnya Nabi kepada umatnya. Macam mana Nabi boleh kasih kepada umatnya? Jawapannya adalah Allah yang telah mengurniakan sifat rahmatnya itulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksud dia macam ni. Maksud dia, penjelasan saya adalah kita nak fahamkan baik-baik. Fahamkan baik-baik
kalaulah manusia macam Nabi SAW kasih kepada umatnya tidak berbelah bagi, macam mana kalau kasihnya Allah pula kepada hamba-Nya? Kenapa? Kerana kasihnya Nabi ni adalah hasil daripada kurniaan Allah. Maknanya kalau kasih Nabi ni pun dah tinggi, macam mana kasihnya Allah kepada hamba-hambanya? Kan? Kenapa macam tu? Kerana kasihnya Nabi kepada umatnya adalah kerana rahmatnya yang Allah bagi kepada Nabi. Okay. Kita baca hadis di depan skrin ni, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW nak cerita pada kita, Nabi nak buktikan kepada kita betapa kasihnya Nabi kepada kita. Nabi SAW mengatakan bahawa bagi setiap nabi-nabi ni, dia ada doa yang mustajab. Yang mana kalau nabi-nabi ni berdoalah dengan doa itu, pasti doa itu Allah kabulkan. Maksud dia apa? Maksud dia, Nabi SAW nak kata macam ni. Nabi nak kata, semua nabi-nabi yang Allah utuskan, semua rasul-rasul yang Allah utus, mereka ini sebenarnya Allah bagi satu doa. Yang doa tu kalau minta saja dengan doa, kalau mereka doa saja, Allah akan kabulkan doa tu. Okay, agak-agak ibu-ibu semua, kalaulah, contohnya, kalaulah Allah Ta'ala bagi dekat kita ni ada satu doa. Doa tu kalau kita, maknanya Allah bagi kita peluang berdoa, kalau kita berdoa saja, doa tu confirm Allah akan kabulkan. Agak-agak ibu-ibu akan guna tak doa tu masa hidup kat dunia ni? Mesti guna, Ustaz. Mestilah akan guna. Sebab apa? Sebab doa tu confirm makbul, betul tak? Okey. Nabi-nabi semua ada satu doa. Maksudnya mereka berdoa, doanya dikabulkan. Dan Nabi kata apa? Nabi kata sebenarnya kalau kita baca hadis lain, semua nabi-nabi ni telah gunakan doa tu. Nabi Musa dah gunakan doa tu, Nabi Ibrahim dah gunakan doa tu. Maksudnya doa tu kalau guna, confirm. Kalau kita pun Allah bagi akan guna. Tetapi Rasulullah SAW dia tak guna doa tu. Tak guna peluang yang Allah bagi tu. Sedangkan kalau kita baca sejarah, kita pernah dengar sejarah hidup Nabi, sepatutnya Nabi dah guna dah doa tu. Betul tak? Dengan Nabi susah payah pernah diboikot selama 3 tahun hanya makan rumput-rumput, daun-daun kayu. Nabi pernah orang nak ancam bunuh, kan? Dekat mananya ketika mana Nabi berada di Mekah berperang, tapi Nabi simpan satu doa ni. Kata Nabi, aku ingin menyimpan doa itu sebagai nak syafaat kepada umatku nanti di hari akhirat kelak. Masya Allah tuan-tuan. Maksudnya Nabi ni, dia sanggup susah tak apa. Dia sanggup, dia sulit tak apa. Tapi dia tak sanggup tengok umatnya itu susah nanti di hari akhirat. Sebab itu Nabi simpan doa. Nabi simpan peluang doa yang mustajab tu, yang mana dia akan gunakan doa itu nanti. Dia nak bagi pertolongan kepada umat-umatnya di hari akhirat. Cuba ibu-ibu kita hayati, kita fahami hadis ni. Masya Allah, kasihnya Nabi kepada umatnya tidak berbelah bagi. Kenapa? Kenapa boleh sampai macam tu? Kerana Allah lah yang telah memberikan rahmatnya itu kepada Nabi SAW. Sehingga kan kasihnya Nabi ni kepada umatnya, ya Allah, kita tak boleh nak gambarkan dengan nilai. Soalannya adalah, bagaimana pula kasihnya Allah kepada hamba-hambanya? Sedangkan hambanya iaitu Nabi Muhammad SAW pun dah kasih kepada umat dia, bagaimana pula kalau Allah itu kasih kepada hamba-hambanya? Jawapannya tentulah tidak sama. Kan? Kenapa?
Kerana kasih yang Nabi dapat itu, perasaan yang Nabi dapat itu, puncanya adalah daripada Allah. Okey, untuk faham lagi, mari kita bagi pada satu hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ni, okey, faham baik-baik hadis ni supaya kita dapat masukkan dalam hati kita, tanam baik-baik dalam pemikiran kita untuk kita kenal Allah ni selama ni dengan kita, kasih tak dekat kita, sayang tak dekat kita, supaya kita semua tidak ada terfikir sedikit pun yang Allah Ta'ala ini tidak kasih kepada kita. Okey, untuk faham lagi, kita tengok di skrin depan ni, saya nukilkan lagi ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW berkongsi maklumat kepada kita. Nabi kenalkan Allah tu rahmatnya kepada kita bagaimana? Okey, Rasulullah SAW dalam hadis ni sebenarnya Rasulullah SAW pernah dihadapkan dengan beberapa orang tawanan perang. Maksud dia, kita sedia maklum, dalam Islam, kalau perang, tawanan-tawanan perang ni, Nabi tidak akan membunuhnya kalau tidak ada keperluan. Tambah-tambah lagi, kalau tawanan perang tu adalah orang perempuan. Okey. Dalam tawanan perang itu, kata para sahabat sebenarnya, ada satu wanita. Wanita ni sebenarnya, Nabi tengok dengan sahabat dari jauh, selesai je pada perang tu, Nabi dapati dengan para sahabat, ada satu perempuan ni, dia macam sedang mencari-cari. Sebenarnya perempuan ni cari apa? Sebenarnya perempuan ni dia mencari anak dia. Mencari anaknya. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni, kalau kita nak ulaslah ibu ni kasihnya pada anak, rasanya kita tak terulas. Betul tak? Kan? Kita kalau sebut ibu je, dengan anak dia, tentu hati kita akan tersentuh. Tambah-tambah lagi, kalau yang dengar itu, memang dia ibu. Memang dia perempuan, dia pernah melahirkan anak dia. Dia pernah mengandung, tentu dia akan lagi dapat rasa penghayatan tu. Kenapa saya cerita ni? Di hujung tu kita akan tahu. Ketika mana para sahabat tengok perempuan tu cari anak dia, perempuan ni jumpa anak dia, dia buat apa tuan-tuan? Ya Allah, dia rakul anak dia, maksudnya dia peluk anak dia, lepas tu dia susukan anak dia tu. Okey, jelas ya? Ya Allah, ibu ni dia tak boleh berpisah dengan anaknya. Betul tak? Anak duk asrama pun tak balik-balik, duk rindu dekat anak. Kan? Syuk fikir anak saja kan? Jadi inilah perasaan ibu. Okey. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepada kami. Kami tu sahabat. Dia kata apa? Agak-agak kamulah, kata-kata Nabi, wanita ni sanggup tak dia lemparkan anaknya ke dalam api? Kalau saya tanya soalan ni pada ibu-ibu, sanggup tak ibu dia masukkan anaknya ke dalam api? Apa jawab para sahabat? Kami menjawab, demi Allah, sumpah demi Allah, sudah tentulah tidak ya Rasulullah, selagi mana dia mampu mempertahankannya. Maknanya para sahabat jawab macam ni. Kita jawab, sahabat kata, ya Rasulullah, sumpah demi Allah, mana ada ibu yang sanggup nak bakarkan anaknya dalam api? Kalau mereka mampu pertahankan, mereka akan jaga anak dia. Ibu pun akan jawab macam tu, betul tak? Okey. Apa sebenarnya yang Nabi nak, kenapa Nabi tanya? Kerana Nabi nak cakap di hujung tu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha kasihnya kepada hamba-hambanya melebihi kasihnya wanita ini terhadap anaknya. Faham tak? Okey. Maksudnya Nabi nak kata, kalau kau tengok perempuan itu, dia punya kasihnya pada anaknya, tak sanggup anaknya dalam kesusahan, kan? Tak sanggup dia nak membinasakan anak dia,
Kalau ibu pun taraf, dia kata memang dia sayang, memang tak ternilai, kita kata tak macam tak berbelah bagi. Nabi kata Allah yang menjadikan ibu itu. Allah yang memberikan anak kepada ibu itu lebih kasih kepada wanita itu daripada kasihnya wanita itu kepada anaknya. Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap hadis ini boleh menjadi pedoman kepada kita. Boleh masuk ke dalam jiwa kita, boleh masuk di dalam qalbu kita, letak di dalam pemikiran kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala selama ini kasih kepada hamba-hambanya. Lebih kasih Allah kepada ibunya. Tetapi malang ada orang kadang-kadang dia lebih kasih kepada manusia sampai dia lupa kasihnya Allah kepada manusia. Okey, jelas ibu-ibu tentang rahmat Allah ni? Jelas tak? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Okey. Ustaz jelas. Kalau ibu boleh faham, tuan-tuan boleh faham yang ini, nanti senang nak belajar Al-Fatihah. Sebab apa? Alhamdulillah. Sebab kalau kita baca Fatihah kan, kita ambil makna Ar-Rahman ni, kita nak gabungkan dengan Al-Fatihah ayat pertama kan, kita belajar kan. Segala puji bagi Allah Rabb yang mentadbirkan alam, betul? Kan, mentadbirkan alam. Lepas tu kan ayat nombor 3 kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas Okey, kalau ibu-ibu nak ambil makna yang kita belajar ni dengan kait dengan Al-Fatihah, Allah mengatakan, aku yang mentadbirkan sekalian alam ini, aku patut dipuji, kata Allah. Kenapa? Allah kata aku mentadbirkan sekalian alam ini sebenarnya dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Maksudnya Allah nak kata, selama ni Allah mentadbir alam ni, semuanya berdasarkan kepada rahmatnya Allah. Okey, kalau kita tengok Allah sayang kat kita atau tidak kan? Kalau kita dengan anak ibu ni kan, kadang-kadang ibu ni, anak dia jahat macam mana pun, dia tetap mengaku tu anak dia, betul tak? Kan? Ibu ni kadang-kadang, dia sanggup pertahankan anak dia, walaupun anak dia salah. Tetap salah lah. Tapi maksudnya, punya kasihnya pada ibu ni, dia tetap terima anaknya lagi. Sebab apa kasihnya pada ibu? Bayangkan Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya macam mana? Kita buktikan. Ibu-ibu, ada tak manusia di muka bumi ni yang dia mensyirikkan Allah? Ada kan? Kita faham kan? Manusia yang mensyirikkan Allah tu Allah suka ke Allah tak suka? Tentu Allah tak suka. Ibu-ibu, anak kalau buat sesuatu yang kita tak suka, ibu-ibu tentu marah, betul tak? Kan? Betul tak? Tapi tetap kasih juga pada dia. Bayangkan berbeza dengan Allah, jauh bezanya seperti hadis ni, maksudnya bayangkan ibu-ibu. Manusia syirikkan Allah. Manusia kata bukan-bukan tentang Allah. Tetapi Allah masih lagi bagi rezeki kepada manusia. Betul tak? Allah masih lagi bagi nyawa kepada manusia. Boleh tak Allah berhentikan nyawa kita? Boleh. Boleh tak Allah berhentikan nafas kita? Boleh. Kan? Kalau ikutkan orang jahat, dibalaslah jahat. Betul tak? Betul lah, itu konsep dia. Tapi dekat dunia ni, kasih sayang Tuhan tak berbelah bagi. Engkau cakap bukan-bukan pada Allah, Allah tetap bagi kau rezeki. Engkau buat macam-macam yang Allah tak suka, Allah tetap bagi nafas. Betul tak? Allah tetap bagi nyawa. Betul tak kan? Tengok, bayangkan kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Jadi moga-moga hadis ini memberikan maklumat kepada kita bahawa sebenarnya rahmatnya Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya, lebih daripada kasih ibu kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita nak kata kepada orang, kita nak pujuk orang, kita nak bagi semangat kepada orang di luar sana, kita kata janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang jadi kat muka bumi ni sebenarnya itu tanda Allah kasih pada kita. Allah kasih kepada kita.
Okay, jadi insya-Allah nanti kita akan sambung sekali lagi pengisian akan lain. Saya akan ulas tentang rahmat tu. Saya akan ulas tentang rahmat tu lagi dengan Rahman. Kita khadamkan betul-betul rahmat dengan Rahman ni, nanti senang kita nak belajar suratul Ar-Rahman. Secara tak langsung kita akan belajar tentang dapat mempelajari tentang Ar-Rahman dan Rahim Allah dalam suratul Al-Fatihah, insya-Allah. Ya. Nanti kalau ada soalan boleh tanya, tapi saya kena berhenti sekarang lah sebab saya nak bekerja, ada satu kelas lagi di Bangsa. Jadi insya-Allah nanti kita sambung sekali lagi. InsyaAllah kita sambung sekali lagi, nanti kita akan buat kerap sikit. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Terima Maknanya kasih Ustaz. sasaran kita adalah apa? Kita fahamkan dulu rahmat dengan rahman Allah. Dah boleh faham tu secara tak langsung kita belajar Asmaul Husna, kita boleh belajar surah Al-Fatihah. Supaya nanti kita senang kita nak feel, memahami tentang maklumat dalam surah Ar-Rahman. Minta maaf atas kelemahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. sambung hari Jumaat ya Ustaz? Nanti saya maklumkan balik ya. Ya, okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih.